Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu saya, Luqman Hakim, pakar bisnes batik anda. Tajuk yang saya nak share kepada anda pada malam ni adalah 4 kunci pemasaran. Kita pergi kepada kunci yang pertama. Apakah kunci yang pertama? Kunci pertama adalah nampak. Kunci pertama adalah nampak. Setiap orang sebelum dia jadi customer, dia pasti lalui proses nampak dahulu. Tugas kita sebagai orang menjual, kita kena pastikan seramai mungkin orang yang nampak tentang produk kita ataupun tentang servis kita. Kenapa pentingnya untuk orang nampak? Sebab kita nak bagi tahu kepada stranger, khususnya orang-orang yang belum pernah kenal brand kita, belum pernah kenal diri kita, belum pernah kenal produk kita. So kita nak mereka, stranger ni, orang-orang luar ni tahu tentang kita. So kita nak pastikan mereka nampak. Dan part sini penting sangat untuk kita konsisten bagi tahu. Dan sebab itulah ada kajian mengatakan, ada setengah kajian bagi tahu 40 kali orang nampak baru dia start bertanya. Ada setengah kajian bagi tahu 70 kali orang nampak barulah orang start respon. So kita boleh gambarkan kat sini, kalau kita nak orang WhatsApp kita pada hari ni, kita kena start minggu yang lepas lagi konsisten buat posting, barulah ada hasil pada hari ni. And then kalau anda nak hasil pada minggu depan ataupun bulan depan, of course anda kena start tindakan anda pada hari ni. Dan tugas yang kita buat ni, kita buat posting secara konsisten. Sebenarnya kita nak bagi awareness, kesedaran kepada orang luar yang ada dekat luar sana bahawa bisnes kita wujud. Kita wujud, produk kita wujud. Dan sebab kebanyakan orang yang berada dekat luar sana, mereka sebenarnya kalau adalah orang bagi tahu, orang dah sekarang dah tak membeli sebab orang tak ada duit, sebab ekonomi turun ataupun jatuh. Sebenarnya benda tu kurang tepat. Sebab apa? Sebab orang bukan tak beli, tapi orang tak beli dengan kita, orang beli dengan pesaing kita. Sebab mereka nampak pesaing kita daripada nampak kita. Masalah penting untuk fasa pertama ni, kita kena pastikan mereka nampak dengan cara konsisten buat posting, konsisten buat sharing. Okay? And then fasa yang kedua ataupun kunci yang kedua adalah kenal. Okay, kenal ni adalah bila mana mereka dah start, sebabkan mereka nampak banyak kali, mereka nak tahu more tentang kita. Saya ambil contoh, bila mana kita baru nampak iklan tentang makanan, yang mana makanan tu adalah makanan yang baru, brand baru, apa yang ada dalam pemikiran kita bila kita sentiasa nampak? Kita nampak artis makan, kita nampak banyak orang dekat kedai dia bila dia tunjuk video. Jadi kat situ kita nak tahu lebih lanjut apa yang timbul dalam persoalan kita. Adakah makanan itu halal atau haram? Adakah orang yang serve tu adalah orang Malaysia ataupun orang non-Malaysia? Orang Muslim ataupun non-Muslim? Produk daripada Malaysia ataupun produk daripada luar negara? Kita nak start tahu. So kita pun start lah buat research. So fasa ni orang nak start tahu apakah masalah yang kita bantu mereka. In term of produk pula, adakah produk yang kita jual tu dapat selesaikan masalah mereka? Mereka nak tahu. Dan kat sini cara senang paling pantas untuk selesaikan masalah ni, untuk cater part ni adalah melalui kita tunjuk testimoni-testimoni yang kita ada. Kita tunjuk result-result kita punya customer yang telah membeli barang kita. Sebab tu penting untuk anda simpan testimoni-testimoni pelanggan yang telah membeli dengan anda. Waktu ni lah orang PM, orang DM, anda tunjuk testimoni-testimoni. Bukannya simpan dalam telefon dan letak tak guna sampai bila-bila. Sangat rugi. Seterusnya adalah kunci yang ketiga. Kunci yang ketiga adalah kunci suka. Yang mana part suka ni adalah mereka dah start, dia beli dengan kita buat kali pertama. Dan bila mereka beli dengan kita buat kali pertama tu, mereka nak tahu betul ke apa yang kita janjikan dengan marketing kita sebelum ni sama dengan apa yang mereka dapat. Dari sudut produk kita, dari sudut servis kita. So waktu itulah kita kena tunjuk sebaik mungkin. Sebab tu adalah first impression. Apa yang kita boleh tunjukkan tentang produk kita ataupun tentang servis kita kepada mereka. Jadi anda kena buktikan apa yang anda sebut sebelum ni. Waktu mereka dah bayar produk kita, kita nak deliver barang dia. Okay, itu adalah pada kunci yang ketiga. Dan kunci yang ketiga ni juga anda kena simpan nombor telefon. Sebab mereka ni telah membeli barang anda.
mereka ni berpotensi untuk bagi feedback. Anda boleh dapatkan feedback. Kalau feedback tu negatif, anda boleh improve in term of service dan juga produk. Kalau benda tu positif, anda boleh guna balik untuk yakinkan mereka di kunci yang kedua tadi. Kunci kenal tadi. Orang kenal kan, dia nak tak membeli tapi dia perlukan bukti-bukti tambahan yang produk anda ni adalah produk yang bagus, yang berkualiti. Servis anda adalah yang berkualiti dan juga yang bagus. Dan kunci terakhir dekat sini adalah percaya. Percaya ni maksudnya pelanggan tu dia bukan jadi customer biasa, dia dah level klien. Klien ni adalah mereka yang bukan beli sekali tapi beli berkali-kali. So bila level klien ni, mereka sebenarnya bukan beli untuk diri sendiri sahaja, tak, tapi mereka beli untuk keluarga. Mungkin juga mereka beli untuk keluarga yang besar sikit, ataupun mungkin mereka, bila mereka happy, mereka bagi tahu satu kampung tentang produk, kan, tentang produk yang anda jual. Sebab mereka sangat happy. So orang-orang yang macam ni adalah kita kena bagi layanan yang lebih kepada mereka. Contoh layanan lebih, kalau ada stok ataupun produk ataupun koleksi terbaru yang baru masuk, kita bagi dia dulu berbanding dengan kita bagi pelanggan-pelanggan yang lain. Sebab mereka nak rasa mereka orang yang terawal dalam apa-apa aspek. Barangnya paling cepat sampai, barangnya paling berkualiti. Kalau ada yang lebih mahal, mereka nak yang lebih mahal. Kalau ada koleksi-koleksi yang baru sampai, mereka nak tahu dulu. So mereka ni kita perlu jaga betul-betul. Bagi layanan macam VIP. Anda kena anggap yang kalau anda jadi customer VIP, macam mana anda nak dilayan, macam itulah juga anda cuba layan mereka sebaik mungkin. Saya harap perkongsian saya pada malam ni akan beri sedikit info kepada anda dan juga memberi anda ilmu untuk anda buat tindakan terus dalam bisnes yang anda buat sekarang. Okey, itu saja yang saya nak share. Bye. Assalamualaikum.